Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya akan membuat satu video ringkas insya-Allah berkenaan dengan pembinaan Google Form sebagai panduan untuk kita bersama. Yang asas sajalah ya insya-Allah tentang yang asas pembinaan Google Form. Okey, jom rakan-rakan kita tengok macam mana cara untuk bina Google Form. Terima kasih. Jom kita tengok. Pertama ya, dia ada step-stepnya lah untuk bina Google Form ni dah ada step-stepnya. Pertama, kita pergi ke Google Drive. Okay, kita pergi klik pada bintang 9, titik 9 ni. Pergi ke Google Drive. Okay, bila kita dah buka Google Drive, pastikan email macam saya sekarang ni masih lagi email peribadi. Saya cadangkan kalau kita guru tukar kepada email MOE. Sebab email MOE ni, untuk makluman sahabat-sahabat ya, email MOE ni dia punya data, storage yang diberikan oleh kementerian ni kata bukan sedikit tau. Jom kita semak berapa storage yang dibekalkan oleh kementerian untuk kita. Tak nampak kat sini. Saya tak silap saya 5 tera. Okey, 5 tera yang diberikan oleh yang diberikan oleh kerajaan yang dibekalkan kepada kita untuk kita simpan segala data dan maklumat dalam ni. Okey, jom step by step. Sekarang ni pertama, saya dah maklum tadi, kita buka kita punya Google Drive. Pastikan Google Drive kita ni check. Okey, betul delima email MOE. Kalau kita ada email MOE lah. Okey, proses membina. Kita ada beberapa step untuk membina Google Form ni. Pertama, proses bina. Pergi pada new Google Form. Kalau kita tengok kat Google Form ni cikgu-cikgu, rakan-rakan, dia ada blank form ataupun blank quiz. Okey, atau blank form template terpulang. Tapi saya mencadangkan kita buat. Untuk sekarang ni kita fokus kepada bina Google Form ni dulu. Yang Google Form. Boleh klik terus kat sini, Google Form. Klik je. Okey, Google Form keluar. Okey, Google Form ni apa tujuan kita bina Google Form ni? Pertama, untuk kita collect data. Google Form juga boleh buat dalam bentuk quiz. Boleh buat untuk quiz ya rakan-rakan. Yang ketiganya, Google Form juga boleh kita gunakan untuk soal selidik. Okey, kalau kita nak buat untuk quiz, yang awal tadi lagi pun kita dah setting dia kepada yang ini kan, new Google Form, kita pergi pada blank quiz. Kalau kita nak buat quiz, kalau blank form ataupun klik je Google Form terus ni, automatik dia pergi kepada Google Form. Okey, tajuk yang kita nak bina. Contohlah kita nak pilih ialah data guru. Contoh. Maklumat guru. Okey, contoh maklumat guru. Yang kita nak sekarang ni. Description dia, okey, kita boleh tulis kat sini. Okey, sila isi maklumat dengan lengkap. Contoh saya bagi yang ni untuk maklumat guru. Kita boleh tukar kepada apa sahaja yang kita nak. Jangan risau rakan-rakan. Okey, tajuk. Tajuk ni kan, kalau kita klik je kat sini, pop, automatik dia ambil daripada maklumat guru ni. Ataupun kita nak jadikan title ni, file name dia tu terpulang kepada kita. Kita nak buat bentuk macam mana. Okey. Contoh, okey, sini maklumat guru. Kita boleh tulis panjang-panjang ni, description, tak ada masalah. Sekarang ni kita nak masukkan satu contoh lah, logo sekolah lah kan, sebagai menggambarkan kita punya, kita punya, ini ialah sekolah kita punya. Okey, contoh kita boleh pergi contoh GPK1, design, logo. Kalau kita nak masukkan logo lah, ataupun kalau kita dah siap banner, kita boleh masukkan banner kalau kita nak buat. Kalau tak ada, tak apa. Ini bukan satu wajib. Cuma saya nak bagi tahu apa yang boleh kita buat. Okey, rakan-rakan apa yang kita boleh kita buat. Okey, contoh. Okey, settle. Settle ni Okey, sini dah ada. Sini kita nak letak apa? Nama guru. Okey, nama guru. Nama guru ni rakan-rakan, kita boleh ambil daripada, kalau contoh kita dah ada words contoh, okey, borang guru. Kalau kita ada daripada words, kita boleh copy terus daripada words Okey, saya cuba nak copy daripada words. Mungkin dalam recording ni mungkin tak nampak. Kita copy je selain nama daripada words. Kita copy je nama ni daripada words. Contoh, okey. Kalau kita copy je nama daripada words, kita paste kat sini. Short sini ni, kita jawapan dia, kita pilih pada multiple choice. Multiple choice. Kita klik kat sini, kalau kita dah copy selain nama tadi, copy je, paste je. Pop, paste. Semua nama dah ada dah. Kalau nama-nama murid kita pun macam tu juga. Mudah je. Download je nama tu daripada APDM. Kita dah ada senarai murid kita dah. Tak payah nak type satu-satu. Copy je semua tu daripada Excel tu. Daripada atas sampai bawah, copy je semua. Paste. Okay.
Tengok nama guru. Sini bawah ni cikgu kita tengok require. Require tu maksudnya ialah wajib diisi. Okey, require. Okey, tambah lagi. Ni baru nama. Bawah lagi kita tulis apa? Okey, contoh nombor kad pengenalan. Ni kita minta dia orang isi contoh nombor kad pengenalan. Kalau kita nak tengok kita nak bagi arahan bawah nombor kad pengenalan ni, kita boleh tambah description. Klik sini description. Maksudnya ada tulisan kecil kat bawah tu tanpa sempang. Contoh. Maksudnya dia type nombor kad pengenalan tu tanpa sempang. Okey, sini kita pilih short answer. Okey, nak require. Require tu maksudnya wajib. Okey lagi. Contoh, ni semua saya bagi contoh negeri asal. Negeri asal ni cikgu-cikgu, kalau kita nak suruh dia orang type sendiri pun boleh. Okey, require maksudnya wajib. Negeri asal, dia boleh type sendiri pun boleh, ataupun kalau kita dah ada senarai nama negeri, copy je semua nama negeri, pilih pergi kepada multiple choice, macam seperti mana saya buat nama tadi. Okey, tambah lagi. Contoh kelayakan akademik. Contoh ini saya buat cikgu-cikgu katakan kelayakan akademik. Kelayakan akademik pun sama juga. Kalau kita ada pelbagai, kita boleh fikir ambil checkerboard. Contoh contoh. Ini saya buat contoh. Checkerboard ni maksudnya dia boleh pilih lebih daripada satu. PhD. Contoh contoh. Ijazah sarjana. Okay. Ijazah sarjana muda. Diploma. Contoh. Okay. Maksudnya ni cikgu-cikgu, dia boleh pilih lebih daripada satu. Kalau guna checkerbox, dia boleh pilih daripada satu. Kalau kita nak buat soalan pada murid-murid pun sesuai yang ni. Contoh nak suruh murid kita ni, contoh kita bagi satu soalan yang ada banyak jawapan, kita boleh checkerbox. Kalau yang multiple choice ni, yang bulat-bulat macam ni, dia hanya ada satu saja jawapan. Satu saja dia boleh tick. Okay. Lepas tu lagi, okay, kat bawah ni contoh kita nak letak catatan. Catatan ni, kalau kita nak bagi dia orang tulis panjang, kita boleh pilih paragraf. Contoh. Nak require pun boleh, tak nak require pun boleh. Yang ni require. Require tu maksudnya wajib. Wajib isi. Dah ada keluar bintang kat sini lah. Okay, ini contoh form. Contoh je rakan-rakan. Okay, macam mana kita nak tengok form kita ni? Bentuk dia macam mana? Kita boleh pergi kat bahagian mata ni. Klik je mata. Okay, kita akan nampak. Oh, inilah bentuk formnya kita bila orang lain nampak. Bila kita bagi link tu pada orang. Nampak rakan-rakan? Okay. Contoh. Submit. Okay. Sekarang ni tutup balik. Tetap barang ni. Rakan-rakan, Google Form ni setiap kali kita buat, kita boleh ubah berapa kali kita nak ubah, tak kisah. Walaupun link tu kita dah bagi pada orang, tetap kita boleh ubah. Dan dia auto save, tak payah pening kepala. Kita ubah dia save, jangan risau. Walaupun kita dah bagi link tu pada orang dah 3 hari lepas dah, kita masih lagi boleh ubah form tu bila masa selagi kita tak padam dia. Okay. Sekarang seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak bagi link pada orang. Macam mana kita nak bagi link Google Form ni supaya orang isi. Ingat saya kat sini. Send. Kita ni nampak. Kalau simbol macam ni, itulah simbol link. Okay. Ini panjang. Kita pendekkan dia. Shorten URL. Kita pun copy lah. Lepas tu kita simpan lah kat mana-mana. Sama ada di Words ke dulu ataupun dalam WhatsApp kita simpan dulu. Jangan bagi pada orang lagi. Soalnya link tu dah ada. Lepas dah ada link, boleh repair lagi? Boleh. Link tu terpakai sampai bila-bila. Walaupun kita boleh repair, berpuluh-puluh kali boleh repair sampai bila-bila kita repair. Okay. Sekarang kita nak setting kita punya form. Ini paling penting juga supaya kalau kita guna MOE, dia ada automatic dah rakan-rakan tengok ni. Restrict users to Ministry of Education, Malaysia. Maksudnya, kalau orang buka link tersebut untuk buat isi Google Form, kalau dia bukan ada email MOE, kalau parent dah, dia tak boleh buat. So kita antik kat sini supaya mana-mana email boleh buka. Kita klik lah kat sini. Kalau kita nak, selepas dia send tu, kan kita perasan, boleh edit lagi. Okay, kita stick sini, kita boleh edit. Kalau limit to one response, maksudnya macam ni. Kalau kita nak buat satu survey yang kita nak seorang tu hanya boleh jawab sekali je daripada satu apps atau ada satu peranti, boleh jawab sekali je, kita boleh klik limit to one response only. Okay. Tapi kalau kita rasa nak bagi jawab banyak kali, terpulang. Okay, collect email nanti maksudnya cikgu. Dia akan ada satu kolom kat atas tu. Kita boleh collect email daripada dia orang. Dan respon receipt ni macam ni. Kalau kita nak dapat respon receipt ni, kita boleh pilih. Maksudnya macam ni. Orang yang mengisi Google Form tu, dia boleh dapat respon.
yang dia isi tu masuk balik ke email dia. Sama ada if respondent request, sebelum dia submit tu dah ada satu dia boleh request, ataupun kita boleh klik always. Maksudnya bila-bila masa. Tapi kalau untuk murid, saya rasa benda ni tak perlulah kot. Kalau kita nak bagi jawapan soalan kepada murid, tak perlulah kot. Tapi terpulang, kalau kita rasa kita nak satu kopi sampai ke email murid-murid kita, boleh buat always. Okay? Ini kita kena setting benda-benda macam ni. Ini quizzes rakan-rakan. Quizzes ni panjang sikit lah cerita. Tak boleh selesai dalam video kali ni, tak boleh selesai. Nak buat quiz sebenarnya boleh. Maksudnya murid jawab, dia akan dapat jawapan. Dan dengan Google Form ni juga, kita boleh buat auto sijil. Maksudnya dia orang isi quizzes tu, bila dah submit, bila lulus, automatic dapat sijil. Kita boleh gunakan certifier. Yang tu cerita kena tambahan kemudian lah. Contoh, ini lambang add-on certifier. Rakan-rakan boleh cari melalui internet. Okey. Sekali lagi saya tunjuk setting ni, pastikan kalau kita nak bagi pada murid, kena antik yang ni supaya semua orang boleh jawab, boleh buat. Ini kalau perlu, kalau tak perlu tak apa kan. Tapi kalau kita melibatkan guru, kalau guru-guru tu nak isi maklumat apa-apa supaya dia boleh semak balik dia punya maklumat tu betul tak betul, okey, kita buatlah macam ni. Automatik maklumat yang dia isi tu akan sampai ke email dia. Okey. Okey. Apa lagi daripada Google Form ni? Ini form yang telah kita isi. Okey, nampak tuan-tuan Ini form yang telah kita isi. So sekarang kita link saya dah ajar macam mana, setting pun saya dah ajar macam mana. So sekarang ni macam mana kita nak tahu kita nak terima data tersebut? Macam mana kita nak tahu kita terima data tersebut? Okey, kita okey. Cikgu-cikgu Okey, saya cuba isi. Guna preview ni sebenarnya kita dah boleh isi dah. Okey, contoh email saya. Email peribadi lah. Okey. Nama, okey, nombor kad pengenalan 777-888-999. Okey, negeri asal Kelantan. Tuan-tuan, yang ni macam saya sebut tadi, boleh kita nak buat kalau kita dah ada selain negeri, kita copy, kita paste, kita buat dalam itu. Okey, kalau akan akademik, kita boleh pilih. Ni catatan percubaan contoh tuan-tuan percubaan. Submit. Ni a copy of your response will be emailed to address you provided. Ni dia akan sampai apa yang kita isi ni pada email ni. Okey submit. Sebab kita dah setting macam tu. Okey, sebab saya klik juga edit your response, maksudnya kalau kita lepas submit pun dia boleh edit lagi. So kita tengok sampai tak sampai. Tengok respon dah ada satu. Dah ada dah, pak cik ni dah isi dah kan. Okey, tuan-tuan Okey. Itu yang kita boleh tengok kat sini. Yang paling mudah kita boleh tengok dia jadi dalam bentuk Google Sheet, Google Excel. Kita klik kat sini tuan-tuan. Klik kat sini, create. Dia akan pergi kat sebelah ni. Dia akan pergi kat sebelah. Tengok dah ada lah. Mak Fazli, asal Kelantan apa semua ni dah ada dah. Kena cikgu-cikgu. So murid-murid kita isi nanti dia akan turun kat bawah ni senarai ni. Isi. Kita boleh nampak dah jawapan dia. Contoh kalau cikgu BM cukup mudah. Contoh buat soalan sila bina ayat menggunakan perkataan di bawah. Perkataan satu kita bagi bawah tu. Dia respon dia lah ayat. Sangat mudah. BM, BI kita boleh guna pendidikan moral. Banyak pelbagai kan cara untuk kita buat dapatan daripada murid. Data dah ada lengkap. Contoh kita nak minta maklumat daripada guru-guru. Kita buat macam ni. Saya tak payah fikir nak type dah. Dan bila dah macam ni cikgu-cikgu, contoh kita dah selesai semua dah, kita dapat maklumat. Complete dah. Kita boleh download. Pergi download dalam bentuk Excel. Dia akan masuk dalam kita punya komputer. Siap. Tak payah type dah maklumat. Lengkap. Jadi tak ada lagi lah minta data daripada cikgu-cikgu. Kita nak buat WhatsApp. Menyusahkan kita sendiri. Kita nak kena type balik. Menyusahkan kita sendiri. Okey. Ini cikgu-cikgu. Kita dah contoh. Kalau kita dah siap semua dah. Kita rasa borang ni kita nak tutup dah. Tak nak lagi dah. Kan kita boleh klik kat sini. Antik kat sini. Sekarang ni accepting responses. Maksudnya kita boleh terima lagi jawapan. Kita nak tutup lah. Tutup, lepas tu kita boleh tulis kat sini, okey, borang telah ditutup. Terima kasih. Maksudnya, siapa yang klik link kita tu, dia akan dapat tulisan ni, borang telah ditutup. Terima kasih. Maksudnya orang tahu, tutup dah borang ni. Nak buka balik? Boleh. Setelah kita tutup beberapa hari, nak buka balik. Antik je kat sini. Tik balik kat sini. Buka balik. Boleh terima balik. Dan cikgu-cikgu, betapa untungnya data ni kan, ni dia akan nanti kalau contoh kita dah banyak isian nanti, kalau kita melibatkan soal selidik, kita boleh ambil terus dia punya chart ni. Copy chart je, simpan je dalam kita punya data. Mudah sangat-sangat cikgu-cikgu Mudah sangat-sangat. Contoh kita nak buat satu dapatan daripada program yang kita buat kat sekolah. Kita nak buat maklum balas daripada parent.
Buat je melalui ni. Lepas tu tik, kita akan dapat data yang sangat mudah. Okey, saya nak check balik kegunaan. Saya dah bagi tahu tadi, Google Form ni kita boleh buat untuk nak collect data. Kita boleh juga dalam bentuk quizzes. Kita boleh juga ataupun bentuk nak buat soalan ataupun soal selidik. Cara bina saya dah ajar tadi. Okey, cara kita nak tengok borang kita ni macam mana. Okey, kata okey, klik kat sini preview. Bila preview ni cikgu-cikgu kita dah boleh isi dah, seolah-olah kita mengisi betul-betul form dah kita boleh submit dah macam saya buat tadi kan. Okey, lepas tu kita setting, jangan lupa setting tu pastikan betul kita punya setting ni kan, supaya form ni tak jadi masalah. Perasan tak cikgu-cikgu kan, kita kadang-kadang kita dapat email form daripada PPD, kita tak boleh isi gunakan handphone kita. Rupa-rupanya handphone kita tak login email MOE. Puncanya kat sinilah. Sebab restrict to users MOE. Jadi kalau bila untick kat sini, boleh pakai mana-mana email pun tak kisah. Okey. Ini kalau kita menggunakan, bila kita setting form menggunakan email MOE lah. Tapi kalau email peribadi, dia takkan jadi macam ni. Okey, saya dah ajar macam mana cara untuk bila kita terima data dan bila kita nak tutup ni. Ini cara yang paling mudah lah cikgu-cikgu. Cara rakan-rakan paling mudah untuk kita collect data. Dan jangan risau, jangan takut untuk explore. Buat satu form kita sendiri isi, minta kawan-kawan isi, explore benda ni. Explore. Bila dah pandai, cuba-cuba pula lepas ni. Kalau kita nak tukar setting ni pergi pada quizzes, make a quiz, kita tukarlah. Quiz ni banyak lagi cikgu akan dapat. Kan, quiz ni. Kita boleh setting setiap soalan ni berapa markah, kita boleh setting semua tu. Itu lagi menarik. Tak apa, itu next stage cikgu-cikgu boleh explore sendiri. Jadi rakan-rakan boleh explore sendiri. Saya rasa cukup setakat tu perkongsian saya kali ini. Moga-moga memberi manfaat untuk kita bersama dan ini hanyalah basic. Kalau cikgu-cikgu nak yang lebih baik, yang lebih itu, boleh explore, cari je di internet, ada macam-macam yang kita akan jumpa. Moga-moga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.